Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Baik saudara, kami mulakan dengan perkembangan banjir. Menurut portal info bencana JKM, lebih 3,000 penduduk terjejas direkodkan setakat pukul 6.30 pagi tadi. Mereka ditempatkan di 39 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri. Kedah kekal negeri paling ramai penduduk terjejas banjir, iaitu 2,288 orang yang berlindung di 22 PPS. Diikuti Johor, 501 penduduk berpindah di 6 PPS. Manakala di Perlis, 387 penduduk ditempatkan di 5 PPS. Di Perak pula, 3 PPS berprasih menempatkan 160 penduduk. Sementara itu di Selangor, 2 PPS dibuka menjadi tempat berlindung 150 penduduk. Dan yang terakhir, 1 PPS dibuka di Melaka menempatkan 22 penduduk terjejas. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Perlis menggerakkan 50 pegawai dan anggota beserta aset bagi membantu penduduk terjejas banjir di seluruh negeri itu. Aset yang digunakan termasuk 5 bot penyelamat, sebuah ambulans, 5 buah kenderaan pelbagai guna dan 2 buah lori. Menurut pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel Muhammad Izaimi Muhammad Daud, tumpuan kini ialah pemindahan penduduk terjejas banjir ke PPS. APM juga terus memantau kawasan hotspot banjir, iaitu 25 di Kanga, 19 di Arau dan 11 di Padang Besar. Jumlah pegawai dan anggota akan ditambah mengikut keperluan selain penglibatan sukarelawan APM terlatih. Melaka akan melaksana pelan jangka pendek dan panjang bagi mengatasi banjir di negeri itu. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Rais Jasim berkata, tindakan segera sentiasa diambil untuk mengenal pasti punca berlakunya banjir kilat di beberapa kawasan. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri juga diarah melihat beberapa keperluan seperti pembersihan perparitan sedia ada. Kita ada dua tindakan, satu yang short term, dalam masa yang sama kita juga mengharapkan supaya tindakan long term iaitu RTB itu akan dapat mengurangkan segala masalah banjir yang berlaku di kawasan Jasin ini. Apa pun siap siaga kerajaan negeri sentiasa kita pastikan supaya kalau ada sahaja di mana-mana kawasan daerah negeri Melaka, kita akan ambil tindakan dengan kadar yang segera. Perdana Menteri tiba di Vientiane, Laos bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45. Pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendarat di lapangan terbang antarabangsa Wate pada pukul 8.37 malam tadi waktu tempatan. Laporannya bersama wartawan Frahiah Zubir. Menyambut ketibaan Perdana Menteri ialah Menteri Pertanian dan Perhutanan Laos Linkam Duang Sabat dan Ketua Pengarah Biro Perkhidmatan Diplomatik Laos Vilatson Visonovuong. Turut menyambut Datuk Seri Anwar ialah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Duta Besar Malaysia ke Laos Eddie Irwan Mahmud. Perdana Menteri dijadual menghadiri sidang kemuncak bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada serta sidang kemuncak ASEAN Campur 3, sidang kemuncak Asia Timur dan sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatnya yang lain juga akan mengadakan pertemuan dengan wakil daripada Perhimpunan Antarparlimen ASEAN AIPA, Wakil Media ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ABEC. Pada hari terakhir sidang kemuncak, Laos sebagai pengerusi ASEAN 2024 akan menyerahkan jawatan itu kepada Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Penyertaan Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan membolehkan negara menzahirkan komitmen teguh terhadap pelbagai isu. Ini termasuk visi pembinaan komuniti ASEAN 2025, hubungan ASEAN dengan rakan kongsi luar selain isu-isu serantau dan antarabangsa yang kian mencabar. Laporan Faria Zubir, Vientiane, RTM. Malaysia kini berada di persimpangan kritikal sama ada menuju kemakmuran atau ketinggalan dalam kebinasaan. Oleh itu, menurut Perdana Menteri, pembaharuan ekonomi yang berkekalan perlu pelaksanaan secara berhemat.
Menerusi catatan di profil LinkedIn rasminya, Datuk Seri Anwar berkata, jalan terbaik adalah berpandangan ke hadapan dan fokus kepada kesejahteraan rakyat, terutama dalam menangani ketidaksamaan, memupuk minda saling bertanggungjawab dan berinovasi. Beliau turut menekankan tindakan tergesa-gesa boleh mencetuskan kejutan ekonomi dan ditolak oleh rakyat. Susulan penyerasan semula cuti hujung minggu di Johor kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari tahun depan, Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan bekerjasama dalam melaksanakan beberapa tindakan bagi mengatasi sebarang isu berbangkit. Semestinya dari segi penyelarasan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri, itu dari segi pentadbiran memang akan diuruskan supaya tidak berlaku apa-apa isu dari segi memberi perkhidmatan terutama oleh agensi-agensi persekutuan. 1.21 juta ringgit disalurkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi kempen alam sekitar KPKT tahun ini. Peruntukan itu bagi menjayakan 7 kempen. Antaranya kempen Permis Makanan Bersih, Pasar Awam Bersih serta Tandas Awam PBT Bersih, Menawan dan Wangi BMW. Selain kempen membasmi investasi tikus, pengurusan haiwan terbiar, cegah wabak denggi dan membasmi hotspot denggi. Dan peruntukan ini adalah penting kepada PBT yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini asal bagi membaik pulih dan memperindahkan struktur kemudahan awam yang rosak dan sangat uzur serta menjalankan aktiviti-aktiviti gotong royong dengan komuniti setempat. Teks ucapan Menteri dibacakan timbalannya, Dato' Aiman Atirah Sabo. Susulan penangguhan pelaksanaan peraturan bebas penerbangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR, Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, lanjutan itu membolehkan negara pengeluar minyak sawit seperti Malaysia melaksanakan langkah pematuhan dan penambah baik dasar kemampanan. If you look at the big players vis-a-vis a small player, for small player to comply is much easier as compared to the big player. But the small player, because they have only a small plantation land, say for example 4 hectares, what we just need to do is just to make sure that there is a proper certification done at their land so that they will have a land title. Pekebun kecil juga akan dipastikan mematuhi beberapa aspek lain yang dituntut, termasuk bebas penebangan hutan dan amalan buruh yang baik. Suruhanjaya Eropah sebelum ini mengumumkan penangguhan EUDR sehingga 30 Disember 2025 berbanding tarikh awal hujung tahun ini. 10,000 pengunjung dijangka hadir meriahkan Karnival Cuti-Cuti Malaysia KCCM 2024. Acara julung kali itu merupakan kerjasama strategik antara Tourism Malaysia dengan Kraft Tangan Malaysia. Dan kali ini pendekatan kita lakukan adalah untuk memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha industri kita pertama. Kedua juga untuk mereka mendapatkan pendekatan yang baharu dari sudut pengambilan pelancong-pelancong industri. Jadi ianya berhubung kait dengan cukup rapat. Dahulunya kita hanya lakukan semata-mata dalam bentuk promosi. Tidak ada ground activation. Kali ini cukup berbeza. Ground activation itu ada. Bertemakan Crafting Holidays, Karnival berlangsung selama 3 hari bermula 25 hingga 27 Oktober ini di Kompleks Kraft Jalan Conley. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.